pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat, para tabi'in, shadiqin, syuhada, alim ulama, keluarga kita serta muslimin dan muslimat. Kiramil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga Allah memberkati majlis kita dan dapat berjalan dengan lancar dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Saya dengan penuh ta'zim menyerahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Tafadhal mashkura. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'. Alhamdulillah. Pertamanya syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas kurniaan daripadanya dan juga limpahan rezeki, nikmat iman yang Allah berikan kepada kita, nikmat masa dan juga nikmat kelapangan waktu, sehingga kita sama-sama berada di dalam majlis ilmu pada pagi hari ini, iaitu pada Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari, hari Jumaat. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kebaikan demi kebaikan, kerahmatan, ketenangan dan juga keberkatan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah juga membimbing hati-hati kita dengan taufik dan hidayah, seterusnya menerangi jalan-jalan kehidupan dunia ini dengan cahaya ilmu, sehinggalah kita kembali kepada Allah di negeri akhirat nanti dalam keadaan Allah redha apa yang telah kita lakukan dan juga Allah mengampuni dosa-dosa yang telah kita lakukan, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Okey, baik. Okey, baik, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah untuk hari ini kita akan baca ada dua hadis, mungkin dua hadis lah kita akan sentuh. Ada dua hadis dan hadis ni panjang-panjang sikit kena dengar daripada awal barulah kita dapat pengajaran daripada hadis-hadis yang disampaikan oleh isteri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, hadis yang pertama, hadis yang diceritakan oleh Aisyah, dan hadis ini berkaitan tentang hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam diintip oleh Aisyah. Nabi diintip oleh Aisyah. Artinya Nabi pun, walaupun dia adalah Nabi, walaupun dia adalah Rasul, isterinya pun rasa curiga pada dia. Ini hadis dia kita bincang lah. Jadi kalau seorang isteri curiga pada suami tu normal lah, fitrah kan. Sebab Nabi ni, Rasul ni, Nabi ni yang dipercayai dengan amanahnya, siddiqnya. Tapi Aisyah sendiri pun rasa tak percaya. Bukan tak percaya, dia rasa macam ragu-ragu pada baginda Nabi SAW. Baik, muka surat 39. Muka surat 39. Okay, walaupun ni Nabi, Aisyah tetap rasa curiga pada Nabi dan dia intip apa yang baginda Nabi SAW buat. Kalau kita, saya lah, ni cerita ibu-ibu kan. Saya sebagai lelaki, isteri kita sekadar nak tengok telefon ke, nak tengok WhatsApp kita, tak payah banyak cerita lah, bagi je lah. Memang itu adalah fitrah kepada seorang wanita. Bukan sebab dia tak percayakan kita, bukan sebab kita ni lelaki yang tak dipercayai ke, tidak. Bukan sebab itu. Soalnya sebab dia wanita. Kalau wanita, seorang wanita ni, isteri kita lah, saya lah pesan pada kaum lelaki yang kalau mungkin ada menonton. Kalaulah kita lelaki, isteri kita memang tak kisah. Tak pulang lah abang, saya tak check pun abang. Check balik isteri kita, lelaki ke perempuan. Okey. Sebab ini adalah fitrah bagi seorang wanita. Jadi kita kena faham keadaan mereka dan itu adalah fitrah mereka, insya-Allah lah. Tak adalah jadi masalah besar dalam keluarga. Baik. Hadis yang pertama, qalat Aisyah. Aisyah telah berkata, ala uhaddithukum
anni wa an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah tanya pada sahabat-sahabat Nabi ni, nak tak kalau aku ceritakan kepada kamu tentang aku dan tentang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni ni Aisyah tanya pada sahabat Nabi ni. Nak tak kalau aku cerita pada kamu tentang aku dan tentang Nabi SAW. Tentang keluarga Nabi ni tiada sahabat yang meriwayatkan melainkan adalah para isteri Nabi SAW. Sebab isu dalam rumah tangga ni siapa yang tahu? Tak ada orang tahu. Jadi sahabat-sahabat Nabi juga apa yang berlaku dalam rumah tangga Nabi. Jadi sebab itu bila Aisyah tawarkan macam tu, nak tak aku cerita tentang aku dan tentang Nabi ni sebagai dalam rumah tangga ni, sahabat-sahabat kata apa? Kulna, kami telah berkata, bala, ya kami nak, ya Aisyah, kami nak tahu apa yang berlaku di antara kau dan juga baginda Nabi SAW dalam hidup berkeluarga. Okey. Qalat لما كانت ليلتي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها عندي انقلب فوضع رداءه وخلع نعليه فوضعهما عند رجليه وبسط طرف إزاره على فراشه فاضطجع. Kata Aisyah, satu hari pada hari giliran aku, kan Nabi SAW ni setiap isteri ada giliran dia, malam ni rumah siapa, malam ni rumah siapa. Jadi kata Aisyah, pada hari giliran Nabi SAW di rumahku, ketika itu Nabi SAW telah tanggalkan pakaian dia. Okay, maksudnya pada hari giliran Aisyah, baginda Nabi SAW akan bermalam di rumah Aisyah. Dan ketika Nabi bermalam di rumah Aisyah, Aisyah dah cerita apa? Dia terus mukadimah dia, Nabi SAW dah masuk ke rumah dan Nabi SAW ni dah bersedia untuk tidur. Sebab itu dia kata Nabi SAW dah tanggalkan pakaian dia, dah pakai pakaian tidur. Kemudian Nabi SAW pun dah letakkan slipernya di sisi kakinya. Sebab zaman dahulu dia bukan macam rumah kita kan. Masuk rumah ada rak. Sebab mereka tak ada tile, tak ada jubin di rumah. Jadi dalam rumah pun mereka memakai selipar. Okay, dalam rumah pakai selipar sebab dia masih lagi tanah dalam rumah dia. Jadi Nabi SAW dah baring, dah bersedia nak tidur, Nabi dah letak dah selipar sebelah kaki dia. Kemudian Nabi SAW pun dah membentang kain di atas katil lalu berbaring. Kalau hari ini kita tak perlulah buat sebab ini adalah macam cadar lah, bagi lebih selesa lah. Sebab mereka dulu tidur di atas pelepah-pelepah tamar, dijadikan sebagai tempat alas, tempat tidur mereka. Jadi Nabi lapikkan dengan kain supaya tidurnya lebih selesa lah. Jadi kita hari ni lebih daripada tu, dengan tilamnya, kemudian dengan cadarnya, kemudian ada comforter lagi, macam-macam. Jadi Nabi SAW buat macam tu. Ni Aisyah cerita, Nabi pun dah letak. Kemudian kata Aisyah, falamma yalbath illa raithama dhanna an qad raqadtu fa akhadha ridaahu ruwaida wa ta'ala ruwaida wa fataha al-bab fa kharaja thumma ajafahu ruwaida. Okey, kata Aisyah, lalu Nabi SAW tak lama lepas tu dia sangka yang aku ni telah tidur. Nabi ni dah tanggal pakaian, dah siap-siap baring sebelah Aisyah. Tiba-tiba Nabi SAW bangun. Dan kata Aisyah, mungkin Nabi SAW sangka aku telah tidur, dah lena dah. Jadi Nabi tiba-tiba bangun. Dan waktu kata Aisyah, Nabi SAW bangun, kata Aisyah, Nabi SAW fa'akhadha rida'ahu ruwaida. Nabi ambil dia punya selempang dia tu perlahan-lahan. Ruwaida tu maksudnya perlahan-lahan. Wan ta'ala ruwaida. Kemudian Nabi SAW pun sarungkan kasut dia pun dalam keadaan perlahan-lahan. Kalau kita tengok hadis ni, Aisyah cerita ni dia dramatik tau. Seolah-olahnya Nabi SAW ni dia buat benda tu macam orang dalam kesalahan. Macam orang dalam kesalahan. Suami kita lah. Dia tidur, kita dah tidur, tiba-tiba dia bangun perlahan-lahan, jalan berjengkit. Tujuan dia apa? Sebab dia nak keluar malam kan dengan kawan-kawan ni, dia tak nak kita sedar. Nak keluar sorok-sorok. Aisyah cerita seolah-olah macam tu. Sebab tu dia kata apa? Fa akhadha ridaahu ruwaida. Ambil selempang perlahan-lahan. Wan ta'ala ruwaida. Kemudian dia sarung selipar dia perlahan-lahan.
wa fatahal bab, kemudian Nabi buka pintu. Fa kharaja thumma ajafaha ruwaida. Dia buka pintu, dia keluar daripada rumah dalam keadaan perlahan-lahan. Dan Nabi SAW ni ajafah, dia tutup balik pintu dia perlahan-lahan. Okey. Baik, apa kita nak belajar daripada hadis ni? Nabi SAW, tengok bila Nabi SAW buat benda ni perlahan-lahan, maksudnya bangun daripada katil perlahan-lahan, buka pintu perlahan-lahan, pakai kasut perlahan-lahan, pakai baju balik perlahan-lahan, bukan ertinya Nabi menyorok, bukan bererti Nabi nak buat satu kesalahan. Tak. Aisyah nampak Nabi buat perlahan-lahan tu, sebenarnya Nabi ajarkan kita satu adab. Apa adab dia? Adab dekat sini mengajarkan kepada kita, dalam keadaan kita ni bangkit daripada tidur, akhlak Nabi Nabi SAW bukan sekadar tidak pernah menyakiti orang yang hidup, bahkan Nabi juga tak nak menyakiti orang yang sedang tidur. Ini akhlak. Okay? Selalunya kita lah, saya sendiri, kita ada isteri kita, kita ada suami kita kan. Kalau kita bangun ni, kalau boleh kita nak semua orang bangun. Buka lampu terang benderang. Yang kawan ni tengah tidur ni terkejut. Hey, awak ni buat apa pagi-pagi ni? Ya, saya nak bangun, nak tahajud. Dia buka pintu, masuk tandas, hempas pintu, mandi, bunyi bising. Kawan ni tidur ni, suaminya ke isteri tidur terganggu. Jadi Nabi tunjukkan kepada kita ada satu akhlak dan satu sunnah Nabi ni, jangan mengganggu pasangan kita tidur. Jangan kita ni mengganggu pasangan kita tidur. Kita nak tahajud, minta izin lah pada pasangan kita. Boleh tak saya nak tahajud malam ni? Dia izinkan. Dan apa yang kita lakukan, jangan sampai mengganggu dia. Dan ini adalah akhlak. Sebab itu Nabi SAW buat macam tu. Okay? Nabi buat macam tu adalah nak tunjukkan kepada kita adanya akhlak bersama dengan pasangan kita. Bayangkan kalau pasangan kita tidur pun Nabi ajarkan kita jangan sakiti mereka, apatah lagi kalau pasangan kita tak tidur, mestilah jangan kita sakiti mereka. Saya suka nak katakan macam ni ibu-ibu. Hari ni hari Jumaat, walaupun ibu-ibu tak solat Jumaat, tapi kita dianjurkan tidak mandi sunat Jumaat. Ya, kita dianjurkan mandi sunat Jumaat. Nanti kalau masuk hari raya nanti, kita dianjurkan mandi sunat Aidil Fitri. Raya Korban, mandi sunat Raya Korban kan, Aidul Adha. Kita nak pakai ihram, kita ada mandi sunat ihram. Kejap-kejap mandi sunat, kejap-kejap mandi sunat. Apa tujuan mandi sunat ni? Nabi ajarkan kita satu sunnah konsisten. Sebelum kita ni duduk di tengah-tengah masyarakat, bercampur dengan masyarakat dalam solat Jumaat, dalam dalam solat Aidil Fitri, solat Aidul Adha, dalam keadaan kita nak pakai ihram, bertawaf nanti haji ataupun umrah, kita dianjurkan supaya mandi terlebih dahulu. Kenapa? Sebab nak kita ni bersihkan badan, jangan sampai tubuh badan kita ni baunya menyakiti orang lain. Itu sebenarnya sunnah yang Nabi nak anjurkan. Jadi dia jadi amalan sunat. Tapi sebenarnya motif Nabi supaya masa kita bersama dengan masyarakat, jangan sampai menyakiti orang lain dengan bau badan kita. Kalaulah jangan menyakiti orang lain dengan bau badan kita, diajar oleh Nabi, samalah juga apatah lagi jangan menyakiti orang lain dengan lidah kita, mulut kita, perangai kita, perwatakan kita. Dan ini adalah akhlak daripada umat Nabi SAW. Dan ini adalah sunnah yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Samalah dalam kehidupan berkeluarga ni, dengan pasangan kita. Selalu kita tak kisah pasangan kita sebab ini isteri kita kan. Kita tak kisah, ini suami kita. Kita buat tak tahu je. Buka pintu, hempas. Ambil baju kat amari, hempas. Buka lampu terang benderang. Kawan tengah tidur, ya Allah, apalah awak ni. Setiap pagi ganggu saya tidur. Selalu macam tu. Jadinya, Nabi ajar pada kita, jangan menyakiti pasangan kita walaupun hanya ketika dia tidur, mengganggu dia. Kalau ini pun diajarkan, apatah lagi dalam kehidupan yang lebih panjang lagi kan. Waktu siangnya, percakapan kita, perbuatan kita, akhlak kita dan sebagainya. Okey. Itu pengajaran yang kita dapat daripada hadis ni. Cumanya sekarang ni Aisyah bila nampak Nabi buat macam tu perlahan-lahan, maka timbul satu perasaan syak wa sangka. Sebab apa? Sebab Aisyah ingat
waktu Nabi SAW buat macam tu, mungkin Nabi ni nak pergi rumah madu lain kot. Sebab malam tu kan malam giliran dia. Kenapa pula Nabi nak kena pakai baju, pakai kasut, bangun daripada tempat tidur, keluar daripada rumah dalam keadaan perlahan-lahan. Jadi Aisyah ni memang terkenal dengan perasaan cemburu dia. Dan dia tak malu untuk cerita pada para sahabat. Sebab apa? Ini adalah ilmu dan ini adalah teladan. Okay, ini adalah ilmu dan teladan. Sebab itu dia tengah cerita pasal diri dia. Dia nak bagi, dia tak cakap aku ni cemburu, tapi perwatakan tu kita tahu dia cemburu. Jadi bila dia tengok Nabi buat macam tu, maka dia pun intip baginda Nabi SAW. Nabi ni nak ke mana sebenarnya kan? Duk buat kerja macam ni, sorok-sorok ni, Nabi nak ke mana sebenarnya? Itu adalah hadis kepada yang kita sedang bincangkan sekarang. Okey. Baik, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum ni saya pernah dengar radio tau. Ada seorang ni dia cerita. Dia punya topik dia apa yang pelik. Topik dia pelik. Okey. Apa bonda chat nak bangunkan suami untuk solat secara tak langsung. Boleh nak bangun, tapi kita dengan adab lah bangun kan. Bang, bangun bang, solat bang. Yang bangun yang solat yang. Along bangun. Tak, yang ini dia memang memang dia nak mudahkan sekali jalan je. Dia dapat buka lampu, dia dapat kejutkan. Kita dengan akhlak lah kejut. Sebab orang bangun tidur ni dia dalam keadaan terpinga-pinga kan. Jadi jangan sakiti mereka lah. Okey, saya cerita ni, baru ni saya dengar satu radio. Dia ceritalah topik dia apa yang pelik. Dia kata suami dia pelik. Baru kahwin dengan suami dia. Suami dia kata apa? Dia nak tidur suami dia ni jenis orang yang pakai baju elok-elok, pakai perfume, kemudian sikat rambut, siap minyak rambut lagi. Dia kata suami dia memang pelik. Dia kata, saya tanya pada suami saya, bang nak pergi mana ni? Dia kata saya nak tidur lah. Dia kata macam ni tidur macam orang nak pergi jalan. Sebab dia sikat rambut, minyak rambut, pakai perfume, tidur. Lepas tu saya dengar lah DJ tu kata, dia kata hati-hati. Tanta suami tu elok yang kau ni tidur, bangun pergi jalan. Kan nak cerita, itu kita timbul curiga lah. Kan? Timbul curiga. Tapi apa yang Nabi nak buat ni sebenarnya? Okey, kata Aisyah, ketika Nabi keluar daripada rumah macam tu, dalam keadaan perlahan-lahan sorok-sorok ni, faja'altu dir'i fi ra'si wahtamartu wa tafana'tu idhari thumma talaqtu ala ithri hatta ja'a al-baqi' faqama fa'atala al-qiyam thumma rafa'a yadayhi 3 marrat. Okey, tengok aku pun ambil tudung letak atas kepala. Kata Aisyah, aku ambil tudung aku letak atas kepala. Dan aku ni pakai tudung penuh lah. Maksudnya tutup aurat dia, walaupun bangun tengah malam ni masih lagi tutup aurat. Kita kena bayangkan zaman di Madinah waktu tu gelap. Bukan ada lampu jalan, lampu rumah ke apa kan. Tapi dalam keadaan gelap tu, kata Aisyah, aku masih lagi tutup aurat. Kita ni kadang-kadang beranggapan saja orang tak nampak kita ni. Okey. Jadi tak apa, okey, tak pakai tudung. Ni saya cerita ni, saya dalam kapal terbang. Saya tidur dalam kapal terbang. Saya tengok ni jemaah umrah ni. Okey lah. Semua nak bermiqat ni. Elok je saya tidur, bangun. Tengoklah ada jemaah ni nak solat. Terkejut saya. Yang depan saya ni lelaki ke perempuan? Perasaan tadi macam pakai tudung labur. Rupa-rupanya dia nak berwuduk. Dia buka tudung dia. Kalau kita flight malam, kan flight ni dia kan gelap kan. Dia buka tudung dia dengan harapan orang lain tak nampak. Tak. Tidak. Jangan buat macam tu. Aurat tetap kena jaga walaupun dalam keadaan gelap. Okay. Kalau kita balik kampung ni ni sekarang bulan Rejab, nanti Syaban, Ramadan, nak raya nanti. Kita balik ramai-ramai ni dengan anak kita sendiri. Dekat rumah kampung ni, kadang-kadang adik-beradik berkumpul, saudara mara berkumpul. Kadang bilik tak cukup. Kita tidur kat ruang tamu lah, kita tidur kat dapur lah, meriah kan? Pastikan anak-anak dara kita dan kita sendiri macam tu tidur mesti kena tutup aurat. Kalau kita rasa susah nak jaga, pergilah cari hotel ke chalet yang berhampiran dengan kampung kita untuk kita tidur. Dan mereka kena faham lah, saya bukan tak nak tidur rumah ni bukan sebab tak selesa, bukan. Tapi sebab nak jaga aurat. Okay, sebab nak jaga aurat. Okay, jadi kita macam tu juga kena faham dalam keadaan kita tengok ada orang yang bukan ajnabi kita ada dengan kita ni, pastikan bergelap ke, terang benderang ke, mesti tutup aurat. Dan ini yang ditunjukkan oleh Aisyah. Dia keluar ikut Nabi ni, dia cerita, saya pakai tudung penuh ni sebab saya nak kena tutup aurat
walaupun dalam keadaan gelap. Kemudian kata Aisyah, aku pun pakai baju. Aku pun pakai baju. Pakai baju komplit, tutup aurat. Thumman talaqtu. Dan aku ni pergi kejar baginda Nabi SAW. Pergi awasi Nabi lah. Ragu-ragu dengan baginda Nabi ni. Sampailah ke Baqi'. Sampailah ke Baqi'. Setibanya di Baqi', kata Aisyah, hatta ja'al Baqi'. Sampailah ke Baqi', dia kejar Nabi. Rumah Aisyah dekat mana? Rumah Aisyah tu di makam baginda Nabi SAW pada hari ni. Betul-betul bawah kubah hijau tu, di makam Nabi yang kita pergi ziarah tu. Baqi' dekat mana? Tu pintu belah sana tu. Jadi kita dapat bayangkan Nabi dengan Aisyah ni, Nabi pergi ke Baqi', Aisyah nyorok ikut Nabi SAW ke Baqi'. Faqama fa'atala al-qiyam. Kemudian kata Aisyah, aku nampak baginda Nabi SAW berdiri. Di Baqi' tu lama sangat. Fa'atala, berdiri lama dekat Baqi'. Thumma rafa'a yadaih. Kemudian Nabi angkat tangan dia. Thalatha marrat, 3 kali. Nabi angkat tangan macam ni. 3 kali Nabi angkat tangan dekat Baqi'. Thumman harafa fanharaftu fa'asra'a fa'asra'tu faharwala faharwaltu fa'ahdara fa'ahdartu fasabaqtuhu fadakhaltu falaysa illa an taja'tu. Okey. Kata Aisyah, lepas Nabi SAW angkat tangan 3 kali tu, kemudian Nabi pun beredar. Okey, kemudian Nabi pun beredar. Bila Nabi SAW beredar, kata Aisyah, kita tengok je Thumman harafa, bila Nabi beredar, fanharaftu, maka aku pun beredar. Fa'asra'a fa'asra'tu. Bila Nabi SAW ni berjalan laju, dia lajukan perjalanan dia sebab dia tinggalkan Aisyah malam tadi kan. Maka Aisyah pun cepatkan lagi jalan dia. Sebab apa? Sebab kena bayangkan Nabi ni dia mula-mula Nabi kat Baqi', Aisyah belakang Nabi. Sekarang ni bila Nabi patah balik, Aisyah ni dia kena lari lebih laju daripada Nabi sebab Aisyah depan dan Nabi di belakang. Okey. Jadinya Aisyah tak nak Nabi perasan dia. Jadi dalam keadaan tu Aisyah ni takut Nabi nampak dia keluar malam sebab dia keluar tak minta izin Nabi kan. Jadi dia kena keluar dia kena balik ke rumah dia dalam keadaan cepat, dalam keadaan Nabi tak perasan. Sebab itu dia tengah cerita ni. Nabi jalan laju, aku pun jalan laju. Faharwala faharwaltu. Dan ketika itu pula Nabi SAW berlari-lari anak, aku pun berlari-lari anak. Okay, berlari-lari semua ni. Fa'ahdartu fasabaqtuhu fadakhaltu, dan kemudian aku ni berlari laju dan akhirnya aku masuk dalam rumah. Falaisa illa anittaja'tu. Dan kemudian tak lepas tu aku pun terus masuk rumah dan aku pun berbaring. Okey, tak lama kemudian baginda Nabi SAW pun masuk balik ke rumah. Ceritanya macam itulah. And bila Nabi balik, Aisyah pun balik. Tapi Aisyah ni dalam keadaan tergesa-gesa lah. Dia balik sampai rumah, dia terus baring. Fattaja', dia pun baring. Dalam keadaan dia, waktu dia baring tu, fadakhala faqala ma laki ya Aish. Ya Aish. Tengok Nabi SAW masuk rumah, Nabi kata apa? Ma laki. Apa kena dengan kau ni? Ya Aish. Ya Aisyah. Nabi memanggil Aisyah ni dengan gelaran dia. Okay. Nabi suka panggil Aisyah ni dengan perkataan Humaira, yang kemerah-merahan sebab pipi Aisyah ni merah kan. Ibu-ibu mungkin pernah jumpa orang Arab yang kulitnya sangat putih kan, sangat putih. Nabi akan Nabi akan panggil Aisyah dengan gelaran tu sebab kulitnya sangat putih, kemerah-merahan. Kadang-kadang Nabi panggil Aisyah dengan perkataan Aish. Jadi kita dengan isteri kita, dengan suami kita boleh panggil dengan gelaran-gelaran yang mereka sukai. Sebab dengan gelaran itulah kita menzahirkan kecintaan kita, kasih sayang kita, hubungan kita secara personal dengan pasangan-pasangan kita. Jadi kata Nabi SAW, ma laki ya Aish. Dia kata, apa yang kena dengan kau ni wahai Aisyah? Hasya Rabiyah. Qalat qultu la syai'. Okay. Lalu kata Aisyah, bila Nabi SAW tanya, kenapa dengan kamu ni Aisyah? Nampak macam tercungap-cungap. Kata Aisyah, la syai', tak ada apa-apa ya Rasulullah, tak ada apa-apa. Okey. Kenapa Nabi SAW masuk dan Nabi SAW tegur Aisyah, ma laki ya Aish? Dia kata, apa kena dengan kau ni Aisyah? Sebabnya waktu Aisyah baring tu,
Kan dia baru lepas berlari kan, dia baring. Macam mana keadaan dia ibu? Mesti dah, orang tengah berlari, tiba-tiba baring terus. Mesti dalam keadaan bengang-bengang. Jadi Nabi tengok, pelik lah. Kalau awak ni tidur dari tadi, mesti awak tidur dah lena dah. Ni kenapa tidur macam tengok cungap-cungap? Jadi sebab itu Nabi tanya, malaki ya Aish? Kenapa kamu ya Aisyah? Lalu Aisyah berkata, la syaik, tak ada apa-apa. Kemudian baginda Nabi SAW pun kata, la tukhbirini au liyukhabiran au la yukhbiranni al-latiful khabir. Kata Nabi SAW, sama ada kau nak cerita pada aku ke atau biar Allah yang cerita pada aku. Ini satu macam ugutan jugalah. Kau cerita ke aku ke atau Allah yang cerita kepada aku? Qalat, kata Aisyah, qultu ya Rasulullah bi abi anta wa ummi fa akhbartu. Dia kata Aisyah, demi bapakku, demi ibuku, demi bapakku, demi ibuku. Lalu Aisyah pun ceritalah apa yang berlaku tadi. Maksudnya dia cerita daripada awal balik. Dia dah tidur, tiba-tiba dia perasan Nabi bangun perlahan-lahan, buka pintu perlahan-lahan, tutup pintu perlahan-lahan. Jadi Aisyah rasa curiga, Aisyah pun follow baginda Nabi SAW. Sampai ke bucket, dia tengok Nabi angkat tangan. Kemudian Nabi balik, dia pun balik. Sampailah dia dekat rumah bersama dengan Nabi SAW. Dia cerita habislah dengan baginda Nabi SAW. Okey. Kemudian bila dia kata macam tu, qala, Nabi SAW dengar cerita tu, lalu kata Nabi SAW, fa antis sawad. Adakah engkau ni orang lembaga hitam? As-sawad tu kata hitam lah. Adakah engkau orang hitam tadi tu? Maksudnya lembaga tadi yang aku nampak berlari-lari tadi tu. Alladhi ra'aitu amami, yang aku nampak depan aku tadi tu. Qultu, kata Aisyah, na'am, akulah tu. Falahadani fi sadri lahdah auja'atni. Nabi SAW bila dengar Aisyah kata na'am, dia kata akulah tu yang lagi-lagi depan kau lembaga hitam tu. Falahadani fi sadri. Nabi pukul dada Aisyah sini. Macam Nabi tepuk lah dada Aisyah. Falahada, digunakan perkataan lahada. Lahada ni maksudnya dia pukul kat dada ni. Fi sadri, pada dada Aisyah. Lahdatan, dengan satu pukulan. Auja'atni. Okey, dan dia rasa sakit lah pada dada dia. Aisyah kata aku rasa sakit kat dada aku ni sebab Nabi SAW pukul di dada aku. Okey, tengok perkataan pukul dekat sini, perkataan lahada ni. Lahda ni dia bukan pukul yang bermaksud pukul macam rotan, pukul ataupun tumbuk. Tidak. Perkataan lahda ni adalah untuk tarik perhatian. Okay, perkataan lahda yang disebut dalam hadis ni adalah untuk ambil perhatian. Kalau orang Melayu ni dia tepuk macam ni. Macam tu. Okay, cuma Arabnya style biasalah lasak sikit kan. Dia kat sini terus tum macam tu. Dia pukul lah. Kalau kita tengok orang Arab sembang pun macam bergaduh kan. Dia ni bergaduh ke menyembang? Tanya bukan macam tu. Tapi kalau orang Melayu kita, dia akan tepuk macam ni. Macam anak kita lah. Anak kita tidur. Anak kita kalau dia tulis ayat kan, waktu saya nak tidur, mak saya pukul saya. Kita faham, orang Melayu faham. Itu bukan pukul rotan ke belasah ke, tidak. Tapi pukul tu maksudnya kita tepuk dia. Kita bom-bom dia kan. Itu maksudnya lah. Macam itulah perkataan yang digunakan dalam hadis ini. Perkataan lahdah dekat sini adalah menunjukkan Nabi pukul dada Aisyah ni untuk Aisyah ni ambil perhatian. Kamu dengar ni salah tu, aku bukan nak pergi mana-mana. Tak ada. Jadi Nabi pukul tu. Okay. Kemudian thumma qala, lalu kata Nabi SAW, bila Nabi tepuk tu, Nabi pun kata, adhananti. Okay, kalau ibu-ibu kita baca hadis ni, perkataan lahada ni, kalau tak terjemah, ramai yang tulis perkataan ni adalah pukul. Tapi kita boleh terjemahlah sebagai perkataan tepuk. Bila tepuk tu, kita nampak lebih slowly lah dia punya movement tangan tu. Jadi perkataan lahda ni saya lebih suka untuk guna perkataan tepuk, bukan pukul. Kalau tengok pada buku ni, dia akan gunakan perkataan betul, dia guna perkataan menepuk. Saya pun tak perasan, saya tak terjemahan. Okey, dia guna perkataan menepuk, bukan pukul. Okey. Lalu bila Nabi tepuk macam tu, Nabi SAW pun kata, adhananti, adakah kau menyangka ayyahifallahu alaiki wa rasuluh, adakah aku ni adalah orang yang akan curang kepada kau? Nabi tanya. Orang perempuan itulah yang dia rasa pada suami dia.
suami dia ni, suami saya curang ni. Dia memang itulah fikiran dia. Saya tak tahu betul ke tidak. Saya nak tanya dulu. Betul ke tidak ibu-ibu? Sejujurnya lah, betul ke tidak? Ibu-ibu tak ada dah. Tengok suami Ustaz. Suami Betul, baik Ustaz. tak lah. Tapi suami nakal manga. Okey, sekarang ni Nabi tau. Sekarang ni Nabi ni. Sekarang ni Nabi ni. Bukan kira suami baik tak baik dah ni. Ni dah taraf Nabi ni. Sepatutnya Aisyah memang tak ada perasaan tu kan. Mungkin sebab dia bermadu lah. Bermadu. Okey, jadinya benda ni adalah fitrah. Fitrah lah. Jadi seorang lelaki dia bila berkahwin dengan seorang wanita, dia kena tahulah wanita ni memang sifatnya macam tu. Tapi ni bukanlah sebagai satu alasan bila seorang wanita ni dia cemburu. Abang kena faham saya cemburu. Jangan sampai jadi cemburu buta lah. Kalau sedikit-sedikit sekadarnya dengan fitrah, itu tak apalah. Bahkan diraikan oleh baginda Nabi SAW. Sebab itu Nabi tanya, adakah aku ni, kau sangka aku ni akan curang kepada kau? Qalat mahma yaktumin nas ya'lamuhu na'am. Kata Aisyah pula, apa pun yang cuba dirahsiakan oleh manusia, Allah jugalah yang tahu. Okey, dia ambil jawapan yang paling selamat lah. Apa-apa pun yang manusia rahsiakan, Allah saja yang tahu. Aku tak tahu. Jadi Allah sajalah yang tahu. Qala fa inna Jibril atani. Tengok bila berlaku je benda ni, terus Nabi explain. Kata Nabi SAW, tadi Jibril datang. Okey, ibu-ibu dengar. Kita nak ambil terus pengajaran je daripada hadis ni. Pertama tadi, bila pasangan kita ada curiga kepada kita, jangan kita buat tambah lagi curiga dia. Pasangan kita nak ambil telefon kita kan, bang nak pasuk bang. Tak boleh, tak boleh. Kita pun ambil telefon dulu, delete ke apa. Jangan buat. Buat lagi tambah curiga. Jadi kita buat relax je. Isteri kita nak tengoklah. Nak check lah. Sebab saya ada kawan saya, memang dia tak bagi isteri dia check telefon dia. Bahkan dia cerita juga dengan kami ni, saya ni memang tak bagi. Sebab saya rasa telefon saya, hak saya, personal saya. Dia tak boleh campur tangan. No, salah. Itu adalah kita hubungan kekeluargaan kan. Ni pasangan kita ni. Kalau kita dah berkahwin, kita kena sedar, kita ni adalah separuh daripada dia, dia adalah separuh daripada kita. Yang dalam Quran sebut, isteri kita adalah pakaian kepada kita dan kita adalah pakaian kepada dia. Kenapa kena ada jurang? Kenapa perlu ada rahsia kan? Sepatutnya kita dah transparent. Tak perlu nak takut apa-apa dah. Melainkan kalau kita buat salah. Jadinya, benda tu yang Nabi ajarkan. Okay. Itu yang pertama. Yang kedua, bila berlaku je benda ni, Nabi SAW terus cerita. Nabi terus cerita. Kata Nabi SAW, fa inna Jibril atani. Nabi pun cerita. Apa yang berlaku tadi? Jibril datang. Ni jangan tuan-tuan bila isteri kita soal siasat, abang ni balik lambat-lambat pergi mana ni? Tadi abang jumpa dengan siapa? Kita pula tambah lagi curiga dia. Adalah. Jawab je lah. Tadi saya ni balik kerja lambat. Kemudian saya singgah masjid, solat. Tadi nak dengar pula ada kuliah maghrib, sedap pula. Saya pun tunggu isyak. Saya ni tak nak WhatsApp, bateri habis. Ceritalah apa yang susah sangat. Yang ni dia rahsiakan pula. Isteri tanya, bang kenapa? Adalah pula. Kan, adalah. Dia rahsia lagi. Isteri tu tambah curiga. Isteri yang duduk rumah jadi stres. Suami aku ni balik lambat ni pergi mana pula? Jadi kita tak nak timbul isu-isu macam tu. Jangan ada timbul apa-apa curiga kepada pasangan kita. Okay? Ni kita nak tengok daripada sunnah Nabi ni. Okay, saya tengok Saya tengok soal pasal. Okay, sepatutnya kan. Lepas tu kat masjid tadi ada jamu durian lah apalah. Bagi tahu ceritalah balik. Kalau saya lah sendiri, telefon saya ada password. Tapi password saya tak ada rahsia lah dengan isteri. Isteri boleh check saya punya handphone bila-bila waktu tengok lah apa-apa pun tak ada masalah. Tak ada halangan. Tapi dengan anak-anak saya rahsiakan password. Sebab budak-budak kan suka main telefon kan. Jadi kalau dia nak pinjam telefon, dia kena minta izin dengan saya. Bah, tolong buka bah password, boleh tak? Boleh.
Kalau saya kata tak boleh, tak boleh. Tapi kalau dengan isteri, tak ada halangan. Tapi ada orang rasa benda tu dia kata, oh ni takut bini. Dia bukan isu takut bini kan. Tapi terpulanglah apa orang nak kata. Yang penting saya dengan isteri saya bahagia. Dia percaya saya percaya dia. Kita nak macam tu. Okay, kita nak macam tu. Okay. Okay, nak stres nanti cepat mati. Okay, baik. Kemudian, bila berlaku macam tu, tengok Nabi pun cerita, fa inna Jibril atani. Nabi pun explain panjang lebar apa yang berlaku tadi. Kata Nabi, tadi waktu aku baring dekat sebelah kau tadi tu, Jibril datang kepada aku. Hina ra'aiti fanadani fa akhfahu minki fa ajabathu fa akhfaituhu minki wa lam yakun yadkhulu alayki wa qad wada'ti thiyabaki. Lalu kata Nabi SAW, namun ketika Jibril melihat awak, dia pun memanggil saya perlahan-lahan sehingga awak pun tidak mendengarinya. Nampak tak? Jibril AS ni dia pun ada adab dia. Jibril ni malaikat ni. Bila dia nampak Nabi SAW tengah baring sebelah Aisyah, kata Nabi SAW, Jibril tak masuk tapi Jibril panggil daripada jauh dan Nabi dengar. Yang ni benda yang kita tak boleh nak explain lah. Ni perkara ghaib. Tapi saya bayangkan macam main WhatsApp jugalah. Isteri duduk sebelah, kita duduk sebelah. WhatsApp jalan ni. Suami main WhatsApp, suami tengok Facebook, suami tengok YouTube. Isteri tidur tak perasan tak perasan. Jadi mungkinlah Nabi SAW dengan Jibril macam mana. Sebab Nabi cerita ni, tadi Jibril datang, Jibril panggil aku perlahan-lahan. Dan kau tak dengar pun panggilan Jibril tu. Hanya aku sahaja yang mendengar. Sebab itu Nabi bangun perlahan-lahan. Lalu kata baginda Nabi SAW, aku pun menjawab panggilan Jibril tu dengan perlahan-lahan, agar engkau tidak menyedarinya. Sebab apa? Nabi tak nak Aisyah ni terganggu tidurnya. Dan Nabi tak nak bila Nabi keluar daripada rumah, Nabi bagi tahu, boleh tak Nabi kejut Aisyah? Jibril panggil aku ni, boleh tak aku bangun? Boleh tak Nabi kejut? Boleh. Tapi kalau Nabi kejut, takut nanti Aisyah rasa keseorangan dalam rumah. Dia tak nak Aisyah tu rasa takut dalam rumah. Jadi sebab itu dia tengok, dia ingat Aisyah dah tidur lena, maka dibiarkan Aisyah tu tidur, tak nak diganggu. Dan hadis ni menunjukkan kepada kita, Nabi tak tahu pun perkara ghaib, melainkan Allah bagi tahu. Kalaulah Nabi tahu Aisyah tak tidur, mesti Nabi kata, Aisyah jom ikut aku pergi. Patutnya macam tu kan. Tapi nak kata Nabi pun tak tahu. Nabi tengok zahir je. Oh, nampak macam tengah tidur. Tak apalah. Tak nak ganggu dan tak nak dia rasa kesunyian, Nabi pun bangun perlahan-lahan. Ni kita pula kalau jumpa dengan bomoh, nak tunjuk bomoh tu power tak power, kita datang rumah dia, bomoh pun kata, saya tahu awak ni datang dengan hajat apa ni. Saya tahu awak datang ni sebab sakit apa ni. Kalau jumpa orang macam ni, tinggalkanlah. Sudah tentu dia mengguna makhluk halus. Dia mesti ada dia punya hamba dia, ataupun dia mesti ada belaan-belaan dia yang bagi tahu sekian-sekian. Sebab manusia takkan tahu benda tu. Nabi hanya tahu perkara ghaib setelah malaikat ataupun Jibril datang beritahu kepada baginda Nabi SAW. Kalau tak bagi tu, Nabi memang tak tahu apa-apa. Ini adalah satu dalil yang kita boleh belajar. Okey, kemudian kata Nabi SAW, dan Jibril pun dia tak nak masuk ke rumah kerana awak telah tanggalkan pakaian. Apa maksud pakaian dekat sini? Iaitu Aisyah telah tanggalkan pakaian yang menutup aurat dia. Mungkin dia tidur tu dengan pakaian rumah lah, pakaian tidur. Mungkin tak bertudung dan sebagainya. Maka sebab itu Jibril tak nak masuk. Sebab Aisyah tidak menutup aurat dia. Okay. Dan kata Nabi SAW, wa dhanantu, dan aku pun menyangka, an qad raqadti fakarihtu au kidab wa khashitu an tastahwishi. Kata Nabi SAW, dan aku pula menyangka yang awak telah tidur. Dan saya tak nak, kata Nabi SAW, saya tak nak mengejutkan kamu, dan aku tak nak menjadikan kamu rasa keseorangan. Itu yang dimaksudkan oleh Nabi SAW. Kenapa Nabi tak nak kejut Aisyah? Faqala inna rabbaka ya'muruka an ta'tiya ahlal baqi' fastaghfir lahum. Kata Nabi SAW, sebenarnya Allah Ta'ala telah perintahkan aku. Okay? Ni nak kata Jibril bagi tahu pada Nabi, Allah Ta'ala perintahkan engkau untuk mendatangi Baqi' dan mendoakan keampunan untuk penghuni-penghuni Baqi'.
Itu cerita dia. Kenapa Nabi pergi Baqi' angkat tangan macam ni kan? Sebenarnya Nabi ni berdoa kepada Ahlul Baqi' supaya Allah berikan pengampunan. Jadi Nabi pergi atas perintah daripada Allah Ta'ala. Qalat qultu, kata Aisyah, aku berkata, kaifa aqulu lahum ya Rasulullah. Apa yang kau sebut ya Rasulullah? Apa yang kau sebut tu? Okey, ibu-ibu tengok Kalau kita tengok pada hadis ni, kalau masa Nabi tadi pukul Aisyah dengan perkataan pukul yang kuat, sudah tentulah Aisyah menangis lah kan. Sebab dia pukul, kena marah dengan suami dia. Kenapa keluar tak minta izin, bla 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 bla. Tapi tak berlaku. Okay. Bahkan apa yang berlaku, Aisyah beri perhatian pada Nabi SAW. Dan Aisyah tanya pula Nabi SAW, apa yang kau baca tadi masa di Baqi'? Maksudnya apa? Ada sesi belajar. Ada sesi ilmu pula. Dalam hadis ni ada sesi ilmu. Okay. Nabi menyampaikan kepada Aisyah dan Aisyah rekodkan hadis ini. Dan hadis inilah yang kita baca ketika kita menziarahi kubur. Okay. Hadis inilah yang kita baca ketika kita menziarahi kubur. Iaitu bila Aisyah tanya, ya Rasulullah, apa yang kau baca tadi di kubur? Kata Nabi SAW, qala qawli. Kata Nabi, aku memberi salam, assalamu ala ahli diyar. Salam sejahteralah kepada penghuni-penghuni kubur. Minal mu'minin, daripada kalangan lelaki yang beriman, wal muslimin, dan dalam kalangan lelaki ataupun golongan lelaki dan perempuan yang Islam. Wa yarhamullahu al-mustaqdimin minna wal mustakhirin. Kata Nabi SAW, semoga Allah Ta'ala mengasihi orang yang telah mendahului kami dan orang yang terkemudian. Wa inna, dan sesungguhnya insya-Allah bikum lahikun, dan sesungguhnya dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala pasti kami akan menyusul kamu semua, iaitu ahli-ahli kubur. Dan ini adalah doa yang direkodkan oleh Aisyah dan riwayat Al-Imam Muslim ini, dan doa inilah yang kita baca ketika kita ziarahi kubur. Okey, inilah doa yang kita baca. Kalau ibu pergi ke Baqi', dekat atas perkuburan Baqi' tu ada tulis doa ni. Masuk ke kubur Baqi' ke mana-mana kubur seluruh dunia ni, sebutlah perkataan ni, assalamu ahli diyar minal mu'minin wal muslimin wa yarhamullahu al mustaqdimin minna wal mustakhirin wa inna insya'allaha bikum lahikun. Okey, itulah. Ataupun kita belajar, kita sebut bahasa Melayu lah, assalamualaikum ya ahli diyar, semoga Allah rahmati kamu, orang yang telah mendahului kami dan orang yang terkemudian. Dan sesungguhnya insya-Allah kami pun akan menyusul kamu. Itu adalah doa ketika kita ziarah kubur, mendoakan mereka dan kita memohon pengampunan kepada mereka. Okey, selesailah hadis yang pertama. Okey, kita ada masa sikit lagi selesailah hadis yang pertama. Okey, ada soalan dulu tak? Alright. Okay, betul kan? Bonda Hajar Samsiah, sama. Suami isteri sama-sama tahu password kecuali anak-anak. Betul? Saling percaya, tak ada masa nak cek handphone dia. Okay, terpulanglah kan? Kalau kita boleh buat macam tu, Alhamdulillah, tak ada masalah. Tapi kalau kita ada perasaan nak cek, itu adalah fitrah bagi seorang wanita kan? Fitrah dia nak cek. Jadi seorang suami tak perlu halang lah. Janganlah kamu ni cek-cek ni, menyebuk je lah. Janganlah. Sebab kita kena faham, itu adalah fitrah kepada seorang wanita. Jangan timbul apa-apa isu lah. Okey Ustaz, di perkuburan Baqi' itu ada yang bukan Islam ke? Jangan sebelum tu boleh tak baca doa dalam bahasa Melayu? Boleh, tak ada halangan. Ya, saya nak tengah fikir. Ada tak perkuburan tu yang bukan Islam? Okay, wallahu a'lam, saya tak pasti, tapi kemungkinan ada. Okay, sebab kemungkinan mungkin ada sebab sebelum kedatangan baginda Nabi SAW, perkuburan tu dah ada dah, kan? Dan perkuburan tu adalah perkuburan yang ada yang berada di Madinah, di Yathrib zaman tu adalah untuk kebumikan orang-orang musyrik. Tapi wallahu a'lam lah, lepas tu setelah kedatangan Nabi dah dipisah, mungkin dipisahkan antara perkuburan orang Islam dan perkuburan bukan Islam. Wallahu ta'ala alam, saya tak pastilah. Okay, saya tak pasti, tak banyak jawab. Cuma saya terfikir je. Juga kan? Betul juga
ada tak kubur tu bukan Islam? Kalau zaman hari ni, ya kita kata 100% Islam. Bahkan 10,000 sahabat Nabi dikebumikan di situ. Kalau ibu-ibu sampai dekat Baqi' nanti, kita boleh nampak sebenarnya mana kubur keluarga Nabi, sahabat-sahabat Nabi. Cara dia, kita sampai kat Baqi' tu, ibu-ibu mungkin tak boleh masuk lah yang lelaki. Kalau kita masuk dekat situ, dia ada kawasan yang dia ada kepungan-kepungan dan ada polis. Situ memang kawasan kerabat. Kalau yang umum besar tu, itu bukan. Itu adalah orang-orang kebanyakan. Perempuan tak boleh masuk lah, lelaki boleh masuk lah. Saya insyaAllah petang ni saya akan ke Madinah. Malam ni saya ada dekat Madinah lah. Jadi malam ni boleh lah nak ziarah. Esok subuh boleh ziarah dekat Baqi' ni nak tengok. Okay. Baik, itu antaranya. Tapi kalau nak kata bukan Islam, wallahualam, mungkin sebelum kedatangan Nabi, mungkin iyalah. Okey, saya tengok Ustaz, siapa lagi? Ya, silakan. Ustaz kata nak ziarah, maksudnya daripada tepi je ke macam mana? Lelaki boleh masuk. Oh, lelaki boleh masuk Ustaz ni? Lelaki boleh masuk. Dia boleh masuk lepas subuh dan dia boleh masuk lepas asar. Itu dia. Tapi saya selalu masuk. Perempuan dia tak bagi lah Ustaz. Perempuan tak bagi. Dulu perempuan boleh masuk. Tapi saya ingat lagi. Saya datang sini dah berapa tahun dah? Dekat 15 tahun dah. Paling awal dulu saya datang sini dekat 15 tahun dah. 15 tahun lepas. Saya tengok perempuan boleh masuk lagi. Boleh masuk. Lepas tu, tapi dengar dia orang berjerit tau. Tak tahulah apa. Dia berjerit, menangis kuat-kuat. Kemudian lepas tu, dia dah tak boleh masuk tapi dia boleh duduk dekat pagar. Pun sama juga. Akhirnya sekarang dia nak naik pun tak boleh. Lelaki je boleh naik. Lelaki boleh naik dan lelaki boleh masuk. Nanti saya boleh share kot gambar. Saya ada gambar yang kalau kita tahu jemaah meninggal dunia, jemaah lelaki dia boleh angkat jenazah tu sampai ke Baqi' dan dia boleh kebumikan sekali sama. Saya pernah join lah sekali kebumikan jenazah dekat Baqi' ni. Macam mana dia gali lubang, macam mana dia susun batu bata, memang ada. Boleh, tak ada masalah. Lelaki boleh. Dan lelaki dia tak terikat. Dia boleh buat dekat Baqi' tu. Cuma bila kami masuk Baqi' ni, kita tak boleh berhenti dekat setengah-setengah tempat. Sebab ada juga yang kaum-kaum lelaki ni yang bertabaruk jugalah. Pergi kubur sahabat ni doa. Nanti ada polis halau lah. Dia harik-harik dia suruh kita jalan-jalan kan. Jangan duduk kat situ tu. Kalau duduk situ, nanti dia halau lah. Sebab dia ada kubur-kubur sahabat-sahabat Nabi dan kubur-kubur ahli keluarga baginda Nabi SAW. Ustaz pergi kali ni, Ustaz siasat ada tak ni yang bukan Islam di perkuburan tu? Itulah nanti saya tanya lah. InsyaAllah. Bermakna Ustaz, lelaki bolehlah pergi dekat perkuburan sahabat-sahabat Nabi tu yang ni. Boleh, memang boleh. Boleh. Boleh masuk, boleh jalan tapi tak boleh berhenti. Maksudnya kita boleh berhenti kalau kubur yang ujung-ujung yang tak ada kaitan dengan keluarga Nabi, sebab kubur keluarga Nabi dan para sahabat dia hempit dekat kawasan entrance ke kubur tu. Dia ada kawasan yang kalau kita masuk kubur tu, kawasan depan-depan tu itu kawasan kerabat-kerabat Nabi, sahabat-sahabat Nabi. Kalau yang belakang Maknanya kita tengok daripada luar tu pun nampak lah Ustaz kan, kerabat Nabi. Sebab dia dekat dengan entrance, Ustaz kata. Kalau kita tengok daripada dia kubur yang hempit ke masjid. Kalau dia hempit tempat lain tu, tu tak. Itu semua kubur orang awam yang meninggal dekat Madinah. Tapi kalau ibu-ibu berdiri dekat pagar kubur yang memandang ke masjid, itu semua. Yang paling banyak polis. Mudah je. Nak tengok kalau ke Baqi' tu, tengok tempat banyak polis duduk. Puan tak dibenarkan lah pergi dekat situ Ustaz. Memang dia orang ada tak bagilah sekatan. Tengok dari jauh je. Sedih. Tak apa Kak Abang pergi Bukit Uhud ni. Tengok makam sahabat kat sana. Tapi tak tahulah akan datang. Sila. Ustaz, macam saya tak pernah pergi ke sana tapi saya pernah dengar pasal Jannatul Baqi' ni. Saya ingatkan perempuan boleh pergi tengok kan, sebabnya bila saya dengar pasal Jannatul Baqi' ni adalah insan-insan yang terpilih sahaja yang disemadikan di situ selain sahabat-sahabat Rasulullah kan. InsyaAllah. Betul.
Nabi, dan juga sesiapa yang dikebumikan di situ akan dapat syafaat Nabi SAW. Siapa yang meninggal dan dikebumikan di Madinah ni akan dapat syafaat baginda Nabi SAW. Dia khusus lah Nabi doakan. Memang khusus. Okay. Alright. Jadi saya mungkinlah wanita emosi lah. Tapi saya sendirilah. Saya ni first time pergi dekat Raudah. Dulu Raudah kan wanita tak boleh masuk. Hanya sebahagian kecil je. Sekarang ni Raudah ni berkongsi lelaki dengan perempuan tempat yang sama. Manalah tahu akan datang bucket pun perempuan boleh masuk. Saya pergi, lalu kebetulan saya ziarah makam Nabi. Lalu kebetulan waktu tu di Raudah ni tempat wanita, giliran wanita. Masa saya lalu tu saya dengar apa benda lah yang bising sangat ni kan. Rupa-rupanya saya tak tahulah di Raudah ni wanita tak tahulah dia menjerit ke, dia menangis ke kan. Sebab kalau kaum lelaki masuk ke Raudah ni, kita datang solat, kemudian kita doa macam biasalah. Tapi ada kalau kaum wanita, dia menjerit-jerit. Mungkinlah asbab tu lah kot yang menyebabkan kerajaan Arab Saudi ni tak benarkan kaum wanita ni pergi ke bucket. Jadi ibu-ibu daripada Malaysia ni janganlah tiru budaya-budaya yang tak sepatutnya lah. Jagalah kita punya batas-batas kita lah. Tak tahulah. Menangis tu auto air mata keluar, tapi yang Tahu tu tak payah sampai yang bunyi tu yang, tapi banyaknya bukan orang Malaysia lah saya tengok. Memanglah Orang Arab banyaknya yang menjerit tu. Ya, dia lain macam sikit. Dia sebenarnya dia nak menzahirkan rasa tu, memang bagi mereka itu adalah satu tanda kasih sayang dia. Dia memang macam tu. Dia Jadi benda tu di makam pun lain lah, tak macam kita orang Malaysia, lain. kita menangis lebih memendam kan. Ya. Mereka zahirkan. Sebab tu kita ni banyak sangat pendam, jadi latah lah, melatah lah banyak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ni Mak Jah nak tanya, anda Ya kata Mak Jah. orang Malaysia yang pergi umrah ke pergi haji, yang meninggal di Madinah tu akan ditanam kat bucket tu juga ke? Okey, ada dua tempat dikebumikan. Satu bucket, satu lagi di perkuburan Uhud. Ada dua, salah satu. Salah satu. Salah satu sama ada di perkuburan Uhud ataupun di bucket. Saya ada kawan saya bulan Oktober itu meninggal ayah dia. Ayah dia first time sampai. Ayah dia sampai Madinah, meninggal kat Madinah. Jadi saya kebetulan masa tu kawan saya, dia tahu saya dekat Madinah. Dia pun beritahu, ayah dia meninggal. Kami sempatlah pergi tengok. Pergi tengoklah. Sebab Mutawahir bagi tahulah tiang berapa kan, nombor kubur berapa dekat Uhud. Ayah dia kebumi kat Uhud. Tapi solat jenazahnya di Masjid Nabawi. Ada juga yang dikebumikan di bucket. Saya tak tahulah macam mana pembahagian tu. Kenapa Ustaz. Yep, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Nak tanya yang orang sebut kubur besar, buka kubur besar tu ramai-ramai mati kan. Lepas tu bila satu ketika nanti ada orang cakap tulang-tulang tu dia buka kubur yang sama, tulang-tulang tu dikumpulkan. Kat mana tulang-tulang tu diletakkan? Baik, kalau di bucket ni yang setahu saya lah, liang lahat tu akan digali semula. Liang lahat tu akan digali semula, tapi bukan baru-barunya, yang lama-lama. Dia akan digali semula. Bila digali semula, kalau dia gali tu kat liang lahat tu jumpa tulang belulang yang lama. Dia hanya tolak ke tepi je, dia tak kumpulkan. Dia hanya tolak ke tepi je. Dia akan tolak ke tepi dan dia letakkan jenazah yang baru. Okay, benda tu dia dah lakukan dah ribuan tahun dah 1400 tahun lebih dah. Benda tu berulang dah. Okay, jadi dia bukanlah kumpul letak satu tempat, tak. Dia hanya ketepikan sahaja. Kemudian ditanam jenazah yang lain. Dan sekarang ni kalau kita perasan, kalau masuk ke bucket tu dia bukan tanam belah depan-depan dah. Dia dah tanam ujung-ujung dah. Maksudnya jenazah yang awal-awal dulu tu, lama punya jenazah. Dia dah ke belakang lah. Bukan yang belah depan-depan pintu kawasan keluarga Nabi SAW, tapi yang belah-belah sana. Dan saya pergi pun ada lagi ruang sebenarnya. Ada lagi ruang yang kalau sampai situ, ruangan tu tak ada pun kita kata batu nisan. Maksudnya mungkin kawasan tu kosong lagi. Yang digali tu adalah kawasan-kawasan yang baru. Nantilah kalau ada rezeki nanti saya masuk esok nanti, saya buat video lah.
Ada rezeki saya share nanti. Dalam grup. Kita ada grup Gemenu Iman kan. Nanti saya share. InsyaAllah. Ustaz. Okey, Kak bertanya. Ustaz cakap tadi kat Madinah ada 2 tempat perkuburan. Satu baki, satu lagi. Ustaz kalau contoh jemaah meninggal kat sana, dikuburkan di tempat yang satu lagi tu, dapat syafaat juga ke Ustaz? Dapat. Lepas Sebab tu Madinah. lepas tu kalau meninggal dekat Mekah Ustaz, apa kelebihannya? Sama juga ke? Sama juga. Kalau di Mekah dia akan kebumikan dekat Ma'la. Satu perkuburan dekat sini namanya Ma'la. Satu perkuburan Ma'la, satu lagi perkuburan Adl. Ma'la dengan Adl. Dia ada 2 kubur dekat sini. Cuma dekat Masjidil Haram ni kita jarang nampak sebab dia kalau kita pergi ke Marwah, Safa, Marwah tu belakang belah sana tu. Ustaz, Dekat belakang. Maklah dengan Adl, yang tu dekat mana? Itu dekat, kalau pernah sampai Masjid Ijabah, Masjid Jin, Masjid Syajarah, dekat situ. Dia ada situ. Yang tu ada makam siapa? Maklah ada Sayyidatina Khadijah kan? Ya. Dia ada orang-orang Mekah lah. Orang Mekah. Di solat jenazahnya di Masjidil Haram, kuburnya di sana lah. Selalunya kalau kita balik daripada naik Jabal Gua Hira tu, Jabal Nur, nak ke Masjidil Haram memang akan lalu situ selalunya lah. Abu Tawif tak tunjuk kat saya hari tu. Saya lalu lah maknanya. Mesti lalu. Nak tanya je, perasaan Ustaz dah pergi banyak kali kan? Especially Masjid Nabawi lah. Sama tak dengan pertama kali sampai? Tak, sebab saya rasa sedih bila saya dengar ayat-ayat orang yang tak tahulah, dia orang macam, ni kali ketiga dah datang, memanglah orang pertama kali datang memang nangis macam tu. Saya tak nak Allah hilangkan rasa tangisan tu. Macam mana? Saya macam sedih kalau orang cakap macam tu, macam kenapa perasaan tu sekali je. Sebenarnya afdal untuk kita ada rasa kerinduan daripada betul. Jangan sampai hilang perasaan tu. Kan, saya takut lah. Saya Allah, saya doa kalau saya direzekikan pergi, janganlah Allah hilangkan rasa rindu ni, ya Allah. Dia sebenarnya perasaan tu dia datang dengan ilmu lah. Kena datang dengan ilmu. Saya sendiri pun, saya ada kawan-kawan yang duduk dekat sini, yang mu'allad, lahir dekat sini. Dia selalu cakap, apa yang Ustaz cerita saya tak tahu pun. Sedangkan dia lahir kat sini, membesar dekat Mekah, dia pun tak tahu. Dia kata memang kami ni tak tahu apa-apa pun. Kami tahu ni Mekah je, tapi kami tak tahu ni lokasi ni cerita apa, lokasi ni cerita apa, lokasi ni dia tak tahu langsung, satu pun tak tahu. Ya Allah, ada mungkin orang Mekah yang tahu, ada mungkin orang Mekah tak tahu. Sayanglah. Okay. Jadi dia sebenarnya berbalik pada ilmu lah. Macam kita, saya selalu sebut, kita balik kampung, kita cerita dengan anak kita, ni tempat mak main bola dulu, ni tempat mak pergi basuh baju dekat sungai dulu. Anak kita kalau dia tak tahu, dia tak dapat perasaan tu, feel tu tak ada. Sebab dia tengok sama je sungai, ada kedai, sama je. Ni rumah kampung, sama je. Tapi bila dia sendiri tahu tempat ni apa cerita dia, perasaan tu akan datang sendiri. Roh tu ada rasa pada diri dia sendiri. Tapi kalau tak tahu, memang kita akan rasa macam sama. Yang kita nampak nanti, hotel-hotel mewah. Sibuk kita cari hotel apa yang paling mewah, makan apa paling sedap. Kedai unta mana yang sedap, kedai kambing mana sedap. Itu je lah. Betul, fokus dia pada yang tu lah. Betul, saya nampak benda tu. Allah Akbar. Kena berjalan dengan ilmu sampai mati lah. Ya Allah. InsyaAllah. Ustaz, kan lah Ustaz, yang masjid tujuh jin tu macam mana Ustaz? Masjid 7 jin? Ada ke masjid 7 saudara? Tak, yang 7 tu, masjid 7 tu adalah masjid Khandaq. Khandaq tu dekat Madinah. Satu masjid tu namanya Masjid 7. 7 tu bukan 7 masjid. Dia dikatakan dekat Khandaq tu tempat berlakunya perang Parit. Dibina macam tapak masjid sebab kemah-kemah yang didirikan oleh sahabat-sahabat Nabi ni dalam perang Khandaq. Waktu dia gali parit tu, dia buat kemah kan. Jadi dia dirikan masjid. Masjid di Arab Saudi ni tak semuanya masjid tu untuk solat. Kadang masjid tu adalah tempat tapak sejarah. Kenapa dia buat masjid kat tapak sejarah? Supaya orang datang dekat situ bukan sembah tapak tu, tapi adalah untuk menyembah Allah Ta'ala. Dia motif dia ke situ. Pembinaan masjid tu supaya manusia ziarah kawasan tu
tetap besarkan Allah, bukan besarkan makhluk. Sebab ni cerita pasal Nabi kan. Kadang kita tengok orang datang situ, cium lah, tabaruk lah, ambil itulah, ambil ni. Orang lupakan Allah Ta'ala. Sebab itu kerajaan Arab ni dia buat masjid dekat tempat-tempat sejarah ni dengan tujuan manusia besarkan Allah, bukan besarkan makhluk. Itu maksud dia. Jadi masjid 7 tu, bukan masjid 7 tu semua boleh solat. Dia hanya ada tapak binaan je. Solat tetap dekat satu masjid. Masjid Khandaq, besar. Kalau Google, boleh nampak masjid tu masjid baru sekarang. Khandaq, besar masjid dia. Yalah, kalau kita lalu pun hanya lalu saja, tak ada singgah ya Ustaz? Dia tak singgah sebab kalau dalam package, memang bas punya muasasah memang macam tu. Dia ada 5 tempat sejarah. Kita turun pada 3 tempat je. 2 tempat jalan. Contoh kita pergi ke Quba berhenti. Kita pergi ke Uhud berhenti. Kita pergi ke kebun kurma berhenti. Masjid Kiblatain, Masjid Khandaq, dia hanya lalu saja. Kalau nak pergi ke situ, kita kena ambil teksi. Kena pergi yang asing. Dia bukan bayaran ikut package, dia ada bayaran tambahan. Baru boleh singgah, baru boleh pergi. Sebab orang Arab ni, dia ada satu fikiran dia, yang berkat Masjidil Haram, Masjid Nabawi je. Kamu tak sibuk-sibuk pergi tempat lain. Dia fikir macam itulah. Masjidil Haram ada 100,000 ganjaran pahala, Masjid Nabawi 1,000. Yang lain tu tak payah pergi pun tak apa. Tapi kita yang jalan-jalan pergi, kita nak tengok tempat sejarah kan, sebab kita belajar. Kita belajar, kita pernah tahu, jadi kita nak pergi tempat tu. Jadi itulah, sebab itu bertembung lah idea ni. Cara kita berfikir ni tak sama dengan cara orang Arab berfikir. Mungkin mereka ni sebab menghadapi ramai orang datang dan ramai orang buat bukan-bukan. Sebab itu dia tutup. Banyak tempat-tempat macam tu dia tak bagi ziarah. Ustaz, pasal kurma tu, dulu memang kebun kurma yang keliling dia Ustaz. Okey, dekat Quba memang kebun kurma dekat Madinah ni dekat Quba. Sebab itu di Quba tu namanya Awali. Ada satu di kawasan Quba tu, kalau ibu-ibu pergi memang depan tu Masjid Quba, laluan kita lalu tu Awali. Itu memang kebun kurma yang tumbuh dekat tanah haram. Awali. Sebab itu dia mahal. Dia ada nama Ajwa Alia, Ajwa Awali, Kurma Awali, macam-macam nama. Dia memang kurma kat situ daripada tapak zaman Nabi SAW. Masih lagi ada sampai hari ni. Satu je, saya nampak Puan Rokiah kat tangan. Kejap, Ustaz, saya nak tanya satu je lagi. Saya pergi dekat Hudaibiyah tu, belah belakang tu ada bangunan-bangunan yang dah ditinggalkan macam tu kan. Itu tapak apa Ustaz? Yang itu sekarang dah dipagar lah. Dulu boleh masuk kawasan tinggalan tu. Bangunan yang runtuh tu, sebenarnya dekat situ adalah tapak pokok Ridwan. Pokok Ridwan. Pokok yang Nabi perjanjian. Oh, Masya Allah, ruginya. Saya pergi rendah kat belakang tapi tak ada orang nak teman geram tu. Kat situ lah. Cuma pokok tu dah ditebang. Lepas tu dia buat binaan belakang masjid tu. Masjid tu kecil kan. Nama masjid tu Masjid Asyur. Dia panggil Hudaibiyah lah. Jadi dekat masjid tu, belakang tu ada pokok tu. Sebab itu masjid tu kat tepi tu. Jadi tempat lah. Jadi bila Nabi SAW berjanji bai'ah tu dekat situ. Jadi lepas zaman tu mereka buat binaan. Saya pergi tahun sebelum PKP. Boleh masuk lagi. Saya datang lepas PKP, tak ada dah. Dah terbiar, tepi tu dah orang berniaga sekarang ni. Dah macam kotornya. Ya Allah, sayang betul. Sayanglah. Cuma kalau tengok dekat peristiwa di Hudaibiyah ni ada berlaku mukjizat Nabi kan, yang air keluar daripada tangan Nabi itu berlaku dekat Telaga Shumaisi. Telaga Shumaisi tu kalau naik bas, sebelum kita masuk ke border tanah haram tu, ada tempat polis tunggu tu, tengok sebelah kanan tu dia ada satu perigi. Perigi tu memang dipagar lah, tapi ada nampak bekas-bekas perigi tu ada lagi. Mutawid tak tunjuk. Kena pergi dengan Ustaz kena buat trip nanti insyaAllah. InsyaAllah. Okey. Baik, insyaAllah. Saya serahkanlah kepada moderator. Habis dah ke Ustaz? Puan Rosita tu angkat tangan tu nak tanya tu. Oh ya, silakan. Minta maaf Ustaz. Okey, soalan ni minta maaf kalau tersalah tanya. Tapi kan saya ada dengar kalau macam kan saya tak tahu lah orang mikfan ke apa kan yang kata niat nak mati di Mekah atau di Madinah, and then orang kata ke Mekah pun Abu Jahal pun mati di Mekah.
Tapi boleh tak kita dengan rasa rendah dirinya kita lah, kita ada niat nak bersama-sama dengan Nabi lah, maksudnya kita nak ditanam di bukit katakan, macam tu. Boleh ke? Sebab kita fikir rindunya dengan Nabi Muhammad SAW tu dan para sahabat, we wish to be there ketika kita tiada pun. Macam mana Ustaz? Okey, baik. Pertamanya memang ada hadis yang dianjurkan, yang Nabi sebut untuk bercita-cita, ada niat untuk meninggal di Madinah, sebab dia akan dapat syafaat daripada Nabi SAW. Bahkan Nabi pun mendoakan orang yang ada kemampuan yang dia boleh untuk tinggal di Madinah, Nabi doakan untuk dia tinggal dekat Madinah. Memang Nabi galakkan umat dia untuk duduk di Madinah dan meninggal di Madinah. Dekat dunia, duduk di Madinah, Allah Ta'ala beri berkat, Nabi doakan. Kalau dia meninggal, Allah akan beri syafaat. Okey, kita pula ada yang beranggapan sama je meninggal di mana-mana kan. Satu, kita tak boleh tolak nas lah. Memang meninggal di Madinah ni dapat syafaat. Yang kedua, saya pun tak nafikan. Abu Jahal pun matinya dekat Badar di Madinah, bukan di Masjidil Haram, bukan di Mekah, tapi di Badar. Badar tu masa dia mati dalam peperangan Badar, di satu telaga Barhud, satu telaga dekat Badar tu, dicampak dalam. Okey. Yang keduanya, sebenarnya betul, kita ni meninggal ni bergantung pada kita. Contohlah, ada orang mati di dalam masjid, ada orang mati di tempat kita kata kelab malam. Mati tu membezakan dia adalah pada tujuan dia. Contohlah, dia mati di masjid sebab dia kena pukul, contoh. Mati di masjid sebab dipukul, sebab waktu tu dia mencuri. Dia mencuri tabung masjid, orang nampak, orang pukul dia, mati pula waktu tu, contohlah. Takdirnya macam tu matinya. Nak kira mati baik ke mati tak baik? Kita tak boleh kata mati baik lah walaupun matinya dalam masjid. Sebab tujuan dia datang masjid tu untuk mencuri. Manakala orang yang mati di kelab malam tu nampak macam keji, tapi matinya itu sebab dia datang kelab malam, dia pergi dakwah. Orang marah, orang pukul dia, mati pula. Jadi kita nak kata apa? Mati baik ke mati tak baik? So tentu kita akan kata dia adalah mati yang baik. Jadinya semua orang datang ke Masjidil Haram dan Masjid Nabawi ni dengan niat untuk beribadah kan. Jadi kita tak bolehlah nak menyamakan mati Mekah ke mati sama je. Sebab Mekah pun Abu Jahal mati. Dekat ni pun orang musyrikin mati, orang Yahudi mati. Tak boleh. Sebab niat kita membezakan kita dengan mereka. Okey? Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Barakallahu fikum. Barakallah. Wa iyyak. Alhamdulillah. Ada lagi Ustaz? Okey. Tak ada. Okay, Tak dapat baca satu hadis saya baca hari ni. Oh, insyaAllah. Tak apa. Tapi tak cukup rasanya Ustaz. Kita harapkanlah nanti ada sambungan lagi Sanggaran Rumah Tangga Rasulullah ni. Selain daripada diskusi dan ensiklopedia Rasulullah tu, insyaAllah. Jadi mudah-mudahan bermanfaat lah, mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan Allah kurniakan limpah rahmat kepada kita semua. Terima kasih kepada tim Gemandarul Iman, sahabat-sahabat pencinta ilmu yang mengimarahkan kuliah kita hari ini. Izinkan saya buat sedikit ibahan Ustaz kuliah hari ini. Pukul 2 petang tahsin Al-Quran bersama Al-Fadilah Ustaz Zahil dan Sukma Indah. 5 petang kuliah asar bersama Al-Fadil Ustaz Muhammad Zukri bin Abdul Jalil dengan ziarah ke Alam Barzah. 8 malam kuliah maghrib bersama Al-Fadil Ustaz Abdullah Umar bin Muhammad Saleh dengan pengajian tahsin Al-Quran, dan 9.15 malam kuliah isyak bersama Al-Fadil Ustaz Khairul Fahmi bin Muhammad Anwar dengan kitab Begitu Rupanya Kisah Nabi Adam. Jadi teruskanlah bersama-sama dengan Gemandarul Iman. Dengan ini saya mewakili Gemandarul Iman, mohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan dan kesilapan. Yang baik itu datang daripada Allah, yang tidak baik dan kelemahan itu datang dari kami sendiri. Kita tangguh kuliah kita. Sebagai penutup majlis, mohon sekali lagi Al-Fadil Ustaz untuk membacakan tasbih kifarah dan salatul asr. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr walhamdulillah. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.